Apakah yang dapat kamu tafsirkan daripada gambar yang diberikan? Tahukah anda, ungkapan algebra banyak diaplikasikan dalam bidang pekerjaan seperti arkitek, jurutera dan peniaga. Sebagai contoh, jurutera menggunakan konsep algebra dalam membina jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Ashariza, guru matematik anda pada hari ini. Baiklah, tajuk yang akan dipelajari pada hari ini ialah pemfaktoran dan pecahan algebra. Bila disebut perkataan algebra, mungkin ada di antara kamu yang merasakan tajuk ini sukar untuk difahami. Jangan bimbang. Saya akan bantu kamu bagi memantapkan lagi penguasaan dalam algebra dengan kaedah yang lebih mudah. Yang penting, kamu bukakan hati dan minda untuk menjadi lebih positif. Ayuh kita sahut cabaran ini. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat Baiklah murid-murid, apakah yang anda faham tentang algebra? Perkara asas yang perlu kamu tahu dalam memahami konsep algebra ialah sebutan serupa, ungkapan, operasi aritmetik yang melibatkan ungkapan algebra, kembangan yang melibatkan dua ungkapan algebra. Jika 5 asas ini kamu kuasai dengan baik, kamu tidak akan menghadapi masalah tentang kembangan dan pemfaktoran bagi ungkapan algebra. Baiklah, kita mulakan dengan sebutan algebra. Apakah yang dimaksudkan dengan sebutan algebra? Sebutan algebra adalah merupakan hasil darab, perkali dan pemboleh ubah. Sebagai contoh, 5x. 5 ialah perkali dan x ialah pemboleh ubah. Baiklah, sekarang kita lihat pula sebutan serupa. Sebutan serupa ialah 2 atau lebih sebutan yang mempunyai pemboleh ubah dan kuasa pemboleh ubah yang sama. Baiklah, cuba kamu kenal pasti sebutan serupa bagi sebutan yang diberikan. 3x, negatif 6x kuasa 2y, 3/4x, 5xy, 8xy, 5x kuasa 2y. 3x serupa dengan 3/4x. Negatif 6x kuasa 2y serupa dengan 5x kuasa 2y. 5xy serupa dengan 8xy. Bagi menguji kefahaman kamu, sekarang cuba kamu kenal pasti sebutan serupa bagi 6a bagi soalan berikut. Baiklah, dah habis menjawab? Sekarang kita semak jawapan. Jawapannya ialah 4a, 1/2a, negatif 5a, negatif 3a. Tahniah kepada siapa yang berjaya menjawab dengan tepat. Yang kurang tepat, jangan putus asa, cuba lagi. Adakah 4x kuasa 2y dan 6xy adalah sebutan serupa? Jawapannya tidak, kerana kuasa pemboleh ubah bagi x adalah tidak sama. Anak-anak sekalian, kenapa kita perlu memahami konsep sebutan serupa? Untuk makluman kamu, sebutan serupa perlu kita fahami kerana ia digunakan dalam menyelesaikan operasi tambah dan tolak yang melibatkan ungkapan algebra. Baiklah, sekarang kita fokuskan pula kepada ungkapan algebra. Apakah yang dimaksudkan pula dengan ungkapan algebra? Satu ungkapan algebra terbentuk apabila 2 atau lebih sebutan algebra digabungkan dengan operasi penambahan atau penolakan atau kedua-duanya. Sebagai contoh, 3x tambah 4y
dan 5 tambah 3B tolak 3C. Mari kita lihat pula sebutan 3X, 4Y dan 2. Setiap sebutan dipisahkan dengan operasi tambah dan tolak menjadikan ianya sebagai satu ungkapan algebra yang mempunyai 3 sebutan. Baiklah, sekarang kita lihat 2/5A dan B. Terdapat operasi tambah yang terletak di antara 2/5A dan B. Jadi, ianya juga dinamakan ungkapan algebra yang mempunyai 2 sebutan. Setelah kita mempelajari sebutan serupa dan ungkapan algebra, sekarang kita lihat pula konsep asas dalam pendarapan algebra. Mari kita lihat jadual 1. 2 didarab dengan X. Kita juga boleh tulis dalam bentuk kurungan seperti 2 darab X. Jawapannya ialah 2X. Sekarang, cuba kamu cari hasil darab yang lain. Sekarang, mari kita simak jawapan. Syabas dan tahniah bagi yang berjaya melengkapkan jadual yang diberikan. Sekarang, kita lihat pula konsep asas pendarapan algebra yang seterusnya. Mari kita lihat jadual yang kedua. X didarab dengan X. Kita juga boleh tulis dalam bentuk kurungan seperti X darab X seperti yang ditunjukkan. Jawapannya ialah X kuasa 2. Sekarang, cuba kamu lihat hasil darab yang lain. Sekarang, mari kita simak jawapan. Syabas dan tahniah bagi yang berjaya melengkapkan jadual yang diberikan. Baiklah, kita telah pun memahami tentang asas yang wajib kamu tahu sebelum melangkah ke tajuk yang seterusnya. Adakah kamu bersedia sekarang? Baiklah murid-murid, sekarang kita fokuskan pula kepada kembangan ungkapan algebra. Kembangan ungkapan algebra bermaksud hasil pendarapan satu atau dua ungkapan algebra dalam kurungan. Mari kita lihat sama-sama kembangan ungkapan algebra yang melibatkan satu kurungan terlebih dahulu. Baiklah, sekarang kita fokuskan pula kepada contoh yang pertama. Soalannya, kembangkan ungkapan yang berikut. 3 darab 4 tambah 6S. Apakah langkah pertama yang perlu kita lakukan bagi menyelesaikan soalan tersebut? Kaedah asas yang sering kita gunakan ialah dengan menggunakan anak panah. Anak panah yang pertama menunjukkan 3 akan didarab dengan 4. Anak panah yang kedua lebih panjang menunjukkan 3 akan didarab dengan 6S. Jadi, jawapannya ialah 12 tambah 18S. Adakah kamu faham dengan kaedah ini? Mungkin ada di antara kamu yang dapat memahami kaedah ini. Namun, ada juga di antara kamu yang tidak dapat menguasainya dengan baik. Bagi murid-murid yang kurang memahami kaedah ini, jangan bimbang. Saya akan tunjukkan cara yang lebih mudah. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan kaedah alternatif yang paling mudah untuk membantu memahami, menyelesaikan soalan yang melibatkan kembangan. Kaedah ini dinamakan kaedah titik persilangan. Melalui kaedah ini, kamu hanya perlu membuat 3 garisan. Yang pertama, garisan mengufuk dan 2 garisan yang mencancang. Adakah anak-anak sudah bersedia? Jom kita mulakan. Bagi soalan 3 darab 4 tambah 6S, anda dikehendaki menulis seperti yang ditunjukkan dalam rajah. 3 ditulis di sebelah kiri, manakala ungkapan yang berada di dalam kurungan ditulis di bahagian atas seperti dalam rajah. Kemudian, 1 garisan mengufuk dilukis dari kiri ke kanan dan diwarnakan dengan garisan berwarna biru.
Seterusnya, lukis satu garisan mencancang dari sebutan pertama dalam kurungan iaitu 4. Anda akan dapat lihat satu persilangan di antara garisan mengufuk dan garisan mencancang. Tandakan titik pada persilangan ini. Titik persilangan bermaksud 3 akan didarab dengan 4 dan ditulis dalam bentuk kurungan seperti yang ditunjukkan. Kemudian, satu garis mencancang dilukis dari atas ke bawah daripada positif 6S. Garisan ini akan bersilang dengan garisan mengufuk. Satu titik persilangan akan terlihat menandakan operasi darab di antara 3 dengan positif 6S. Ia perlu ditulis dalam kurungan bagi memudahkan murid mendarab dengan betul. Bilangan titik persilangan adalah sama dengan bilangan sebutan. Langkah seterusnya ialah mengira hasil darab 3 dengan 4. Jawapannya ialah 12. Hasil darab 3 dengan positif 6S ialah positif 18S. Kamu hanya perlu menyalin kembali jawapan yang diperolehi seperti yang ditunjukkan tanpa menukar simbol yang telah sedia ada. Baiklah anak-anak, cuba kamu permudahkan soalan berikut. Baiklah, dah selesai menjawab? Mari kita semak bersama-sama. Bagi soalan 6X darab X tolak 2Y, kamu dikendaki menulis seperti yang ditunjukkan dalam rajah. 6X ditulis di sebelah kiri, manakala ungkapan yang berada dalam kurungan ditulis di bahagian atas seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Kemudian, satu garis mengufuk dilukis dari kiri ke kanan. Cuba lihat garisan berwarna biru. Seterusnya, lukis satu garisan mencancang dari sebutan pertama dalam kurungan iaitu X. Anda akan dapat lihat satu persilangan di antara garisan mengufuk dan garisan mencancang. Tandakan titik pada persilangan ini. Titik persilangan ini bermaksud 6X akan didarab dengan X dan ditulis dalam bentuk kurungan. Kemudian, satu garisan mencancang dilukis dari negatif 2Y. Garisan mencancang ini akan bersilang dengan garisan mengufuk, menandakan operasi darab di antara 6X dan negatif 2Y. Ia perlu ditulis dalam kurungan bagi memudahkan murid mendarab dengan betul. Langkah seterusnya ialah mengira hasil darab 6X dengan X. Jawapannya ialah 6X kuasa 2. Dan hasil darab 6X dengan negatif 2Y, jawapannya ialah negatif 12XY. Kamu hanya perlu menyalin kembali jawapan yang diperolehi seperti yang ditunjukkan tanpa menukar simbol. Jawapannya ialah 6X kuasa 2 tolak 12XY. Seterusnya, sila jawab soalan 2. Cuba selesaikan dengan menggunakan kaedah titik persilangan. Baiklah, kamu semua dah dapat jawapan? Ya, jawapannya ialah 3X kuasa 2 tambah 2XY. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada murid yang sudah menjawab dengan betul. Yang kurang tepat, cuba lagi soalan 3. Baiklah, sekarang cuba kamu selesaikan soalan yang berikut. 2X per 3 darab 12X tolak 6Y tambah 3Z. Bagi soalan ini, bilangan titik persilangan yang kita perolehi ialah 3, menunjukkan bilangan sebutan juga adalah 3. Permudahkan dahulu seperti yang ditunjukkan. Kemudian, tulis jawapan di bahagian bawah iaitu 8X kuasa 2 tolak 4XY tambah 2XZ. Alhamdulillah, kita telah selesai menjawab
soalan yang melibatkan kembangan dua ungkapan algebra yang melibatkan satu kurungan. Cikgu harap kamu akan dapat menguasai dengan baik kaedah titik persilangan yang telah saya tunjukkan. Baiklah, sekarang mari kita belajar bagaimana untuk menyelesaikan soalan kembangan yang melibatkan dua kurungan. Apabila melakukan kembangan dua ungkapan algebra dalam dua tanda kurungan, setiap sebutan dalam tanda kurungan pertama mesti didarabkan dengan setiap sebutan dalam tanda kurungan kedua. Macam mana tu? Cuba lihat soalan yang dipaparkan. Kembangkan yang berikut. M tambah 2 darab M tolak 4. Bagaimana kita menyelesaikan soalan ini? Saya akan tunjukkan konsep asas dalam pendarapan yang melibatkan dua kurungan dengan menggunakan kaedah yang biasa kita laksanakan. M darab M tolak 4 tambah 2 darab M tolak 4 sama dengan M kuasa 2 tolak 4M tambah 2M tolak 8. Jawapannya ialah M kuasa 2 tolak 2M tolak 8. Cuba kamu lihat anak panah yang diberikan. Anak panah yang diberikan dapat meringkaskan lagi pemahaman tentang proses yang berlaku. Ada yang tidak faham? Bagi membantu kamu memahami dengan lebih baik, kita cuba kaedah alternatif yang telah kita pelajari sebentar tadi. Langkah yang pertama, bahagikan ruangan kepada dua bahagian. Ruangan di sebelah kiri adalah bagi sebutan pertama yang akan didarabkan dengan sebutan pertama dan kedua dalam kurungan kedua, iaitu M darab M tolak 4. Di sebelah kanan, bagi menyelesaikan kembangan yang melibatkan sebutan kedua dalam kurungan pertama, didarab dengan sebutan pertama dan sebutan kedua dalam kurungan kedua, iaitu positif 2 darab M tolak 4. Langkah yang sama dibuat seperti kembangan satu kurungan. Cuma pertambahan bahagian sahaja. Kita perhatikan ruangan di sebelah kiri dahulu. M ditulis di sebelah kiri, manakala M tolak 4 ditulis di bahagian atas seperti yang dipaparkan. Satu garisan mengufuk dibuat dari kiri ke kanan seperti yang ditunjukkan. Kemudian, satu garisan mencancang dibuat dari M dan negatif 4. Satu titik persilangan akan terbentuk menandakan M darab M. Garisan mencancang yang kedua dibuat dan terdapat satu lagi titik persilangan. Titik persilangan kedua menandakan M akan didarab dengan negatif 4. Jawapan bagi M darab M ialah M kuasa 2 dan jawapan bagi M darab negatif 4 adalah negatif 4M. Langkah yang sama diulang bagi ruangan di sebelah kanan. Jawapan bagi positif 2 darab M ialah positif 2M. Dan jawapan bagi positif 2 darab negatif 4 ialah negatif 8. Jika kita perhatikan, terdapat 4 titik persilangan dalam soalan ini, menandakan 4 sebutan yang akan kita perolehi. Apabila selesai, kamu hanya perlu menyalin balik sahaja jawapan yang diperolehi dengan menggabungkan kesemua jawapan. Jawapan yang diperolehi ialah M kuasa 2 tolak 4M tambah 2M tolak 8. Jika kita perhatikan, terdapat sebutan serupa iaitu M. Jadi, permudahkan sebutan serupa tersebut. Dan jawapan akhir ialah M kuasa 2 tolak 2M tolak 8. Baiklah, bagi menguji kefahaman kamu, cuba selesaikan soalan ini dengan menggunakan kaedah alternatif iaitu kaedah titik persilangan. Soalannya ialah permudahkan 2P tolak 4Q darab P tolak 2Q. Baiklah anak-anak, dah dapat jawapannya? Mari kita semak bersama-sama.
Langkah yang sama diulang dari contoh yang diberikan tadi. Mari kita lihat jawapannya. Gabungkan semua jawapan seperti yang ditunjukkan, iaitu 2P kuasa 2 tolak 4PQ tolak 4PQ tambah 8Q kuasa 2. Permudahkan sebutan serupa, iaitu PQ. Dan jawapan akhir ialah 2P kuasa 2 tolak 8PQ tambah 8Q kuasa 2. Baiklah, bagi menguji kefahaman kamu, cuba kamu selesaikan soalan ini. 2X tambah 3 kuasa 2. Aplikasikan konsep penerapan berulang terlebih dahulu dan kemudian baru kita selesaikan. 2X tambah 3 kuasa 2 bermaksud 2X tambah 3 darab 2X tambah 3. Anak-anak dah dapat cara untuk menyelesaikannya? Jom kita selesaikan. Gabungkan kesemua sebutan iaitu 4 kuasa 2 tambah 6X tambah 6X tambah 9. Seterusnya, kita perhatikan terdapat sebutan serupa iaitu X. Kita perlu permudahkan dan jawapan akhir ialah 4X kuasa 2 tambah 12X tambah 9. Cikgu ucapkan tahniah kepada murid yang telah berjaya menjawab dengan tepat. Bagi yang kurang tepat, cuba kenal pasti di mana kesilapan yang berlaku dan baiki kesilapan tersebut. Sebagai kesimpulan, sekali lagi cikgu ingatkan semua, apa yang telah kita pelajari hari ini adalah merupakan konsep yang paling penting yang perlu kamu kuasai dengan baik. Bermula dengan sebutan serupa, ungkapan algebra, operasi aritmetik yang melibatkan ungkapan algebra sehinggalah kembangan dua sebutan algebra yang melibatkan dua kurungan. Konsep asas ini akan digunakan untuk tajuk seterusnya sehinggalah ke peringkat universiti. Okey, setakat ini sahaja sesi pembelajaran kita pada hari ini. Semoga murid-murid dapat belajar dengan baik. Sekian, selamat belajar dan jumpa lagi.